Bertemu kembali rentasan berita edisi 1258, saya Zawazi Yusof antara papar utama malam ini. Anwar PM10, rakyat tarik nafas lega. Apa anak muda dapat bila dah kena kutek? Pembentukan Kerajaan Negeri Perak, pemimpin PAS berak. Penjajaran baharu parti di Borneo, U-turn. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Pelantikan pengerusi Pakatan Harapan itu diperkenan oleh baginda selepas perbincangan khas dengan Raja-Raja Melayu di Istana Negara pagi tadi. Jom Channel mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang selama ini ditunggu rakyat marhain di negara ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadhil Syamsuddin, Seri Paduka Baginda membuat keputusan melantik Ahli Parlimen Tambun itu sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 setelah memperhalusi titah pandangan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu selaras dengan kuasa baginda yang diperuntukkan di bawah Perkara 40/2/A dan Perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Seri Paduka Baginda mengingatkan kepada semua pihak bahawa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Justru bagaikan biduk berlalu kiambang bertaut. Hulurkan tangan antara satu dengan yang lain bagi merapatkan semula saf antara semua ahli-ahli Dewan Rakyat demi masa depan negara tercinta. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa negara ini umpama harta pusaka di mana para pemimpin adalah pemegang amanahnya. Harta pusaka ini perlu dijaga kerana ianya bakal diwarisi oleh generasi muda yang akan membawa negara terus ke mercu kejayaan. Seri Paduka Baginda turut berpesan kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Baharu Baginda yang bakal dibentuk untuk mengambil resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Hakikatnya rakyat jelata tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang tiada kesudahan tak kala negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil untuk merancangkan landscape ekonomi dan pembangunan negara. Tegas kenyataan tersebut. Baginda juga mengingatkan ahli Dewan Rakyat yang telah dipilih oleh rakyat supaya mempamerkan solidariti dengan memberikan keutamaan, komitmen yang tinggi dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dalam kenyataan yang sama, Yang-di-Pertuan Agong turut menzahirkan setinggi penghargaan atas sokongan berterusan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam menyempurnakan tanggungjawab baginda selaku Raja berperlembagaan yang berteraskan keluhuran perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undang. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu turut menyokong pendirian Seri Paduka Baginda bagi pembentukan kerajaan yang stabil dengan secepat mungkin berikutan PRU15 menerusi proses yang penuh cermat dan teliti serta pemerhatian yang mendalam. Seri Paduka Baginda memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeru rakyat agar terus beristiqamah serta bertenang dan bersama mendoakan agar negara sentiasa berada dalam keberkatan, dirahmati dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari sebarang bencana dan musibah. Amin. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Patik bersama warga Jom China merasa terharu dan menjunjung kasih dengan usaha ke bawah Duli Tuanku dan Majlis Raja-Raja Melayu dalam mendengar suara dan kebimbangan rakyat mutakhir ini. Kesungguhan ke bawah Duli Tuanku yang mencari formula pemilihan seorang Perdana Menteri Malaysia yang mampu membawa keluar rakyat daripada kemelut permasalahan kehidupan, sosial, ekonomi dan kesihatan amat melegakan. Warga Jom China berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Tuanku Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tuanku Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria beserta seluruh kerabat-kerabat dan rakyat jelata senantiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh rakyat Malaysia, kita boleh.
Kemarin polis menahan seorang lelaki yang dipercayai membuat hantaran berbau ancaman bunuh terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad berkata lelaki tersebut diberkas selepas memuat naik video berunsur hasutan berkaitan membantah kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam pemilihan calon Perdana Menteri baharu. Lelaki tempatan yang berusia 35 tahun itu ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di sekitar Kajang kira-kira pukul 10.30 malam semalam. Hasil penelitian, video itu mendapati individu berkenaan tidak berpuas hati atas kenyataan Yang di-Pertuan Agong dalam pemilihan Perdana Menteri. Selain itu, dia melabelkan salah satu kaum sebagai korupsi dan menghasut orang ramai membuat demonstrasi bagi membantah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Katanya dalam kenyataan di petik media, kata Arjunaidi suspek direman selama 3 hari sehingga Jumaat ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1968, ujarnya. Arjunaidi menasihatkan orang ramai sentiasa mematuhi undang-undang dan menghormati prinsip rukun negara dalam mengekalkan keharmonian kaum di negara ini. Selain itu, polis tidak akan berkompromi dengan pihak yang didapati cuba mengganggu gugat ketenteraman dan keselamatan negara. Mereka yang didapati berbuat demikian akan diambil tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan, tegasnya. Demikian natijah hasutan yang tular yang menjadikan manusia hilang kewarasan. Seksyen 4-1 memperuntukkan hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi kesalahan yang dilakukan mengikut Seksyen 233 AKM 1968 pula, jika disabitkan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Anak muda yang membuat kandungan TikTok atau mana-mana platform media sosial yang berbau hasutan dan kebencian kaum akan disumbat ke dalam penjara. Apa yang anda dapat selain kehilangan kebebasan, peluang untuk merancang kehidupan yang sihat dalam negara yang aman? Bagi yang masih dalam tanggungan ibu bapa, anda akan menyusahkan mereka yang sepatutnya anda bantu dalam usia yang semakin memanjat tua. Bagi yang sudah berkeluarga, anda akan menyusahkan yang tersayang. Sedangkan pemimpin yang anda kagumi terus menjalani kehidupan mereka yang mewah, kereta Mercedes, makan minum di hotel 5 bintang dan diselubungi harta berkepuk-kepuk. Jangan ingat penjana hasutan akan dapat terlepas daripada cengkaman undang-undang. Pengerusi Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara Kanun, Dr. Zulkarnain Luqman, pada 22 November berikrar bahawa pihaknya akan membuat laporan polis terhadap posting menghasut dan resis di semua media sosial. Kanun menegaskan bahawa tindakan sedemikian adalah tindakan berbahaya kepada negara dan boleh mencetuskan pergaduhan serta pertumpahan darah. Tindakan ekstremis atas nama bangsa dan agama ini akan memudaratkan keamanan negara. Seyogyanya kami mengingatkan bahawa pihak yang membuat posting sedemikian bakal berhadapan dengan hukuman denda dan penjara, tegasnya. Jom Channel amat mengalu-alukan penyertaan anak muda dalam politik negara, tetapi belajarlah dahulu mengenai apa itu politik agar dapat membezakan mana yang baik, mana jahat, mana betul dan mana yang fitnah. Ketaksuban tidak akan membawa apa-apa kebaikan kecuali pemikiran yang sempit dan berbahaya. Hanya menerusi pembelajaran anda dapat mengelak diri daripada terjebak dengan politik ekstrim yang menyalahi undang-undang negara. Percayalah, alasan adik-adik disuruh oleh orang tertentu atau kerana terpengaruh dengan rakan-rakan tidak boleh digunakan sebagai pembelaan jika dikutip dan didakwa di mahkamah. Jangan bazirkan usia muda anda di dalam penjara. Nampaknya pemimpin PAS tidak puas hati kerana gagal membentuk kerajaan di Perak bersama-sama dengan UMNO BN. Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan Muhammad Kamal Muhammad dalam kenyataan yang penuh dengan emosi menuduh bahawa pengerusi perhubungan UMNO Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad sebagai penipu. Pengerusi BN Perak nampaknya cuba menegak benang yang basah. Penafian mahukan jawatan Menteri Besar MB dengan menerima tawaran menjadi MB oleh Pakatan Harapan adalah satu perkara yang sama. Tidak timbul soal tawaran jika benar beliau berprinsip menipu. Tiadanya perbincangan dengan PN juga adalah kesilapan besar Sa'rani. Memulakan satu langkah songsang untuk bersama-sama dengan DAP melalui jalan singkat semata-mata untuk jawatan dengan menggadai prinsip UMNO sendiri, ujarnya dalam kenyataan yang diterbitkan Harakah Daily. Beliau seterusnya mempersoalkan kebijaksanaan Sa'rani dalam tindakannya membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Adakah beliau akan dianggap cerdik oleh ahli UMNO dengan menerima gabungan Pakatan Harapan
yang didominasi oleh DAP. Apakah beliau yakin gabungan ini boleh menatijahkan kerajaan stabil dan makmur dengan pakatan yang tidak sebantal mimpi lain-lain? Soalnya, secara jelas Muhammad Kamal menganggap kerajaan perpaduan di Perak dikuasai DAP seperti Pulau Pinang. Tentunya yang paling gembira adalah DAP kerana Perak telah menjadi Pulau Pinang kedua bagi mereka. Inilah barangkali yang disebut menang sorak kampung tergadai kesian, sindirnya. Mengapa Ketua Dewan Pemuda PAS Kelantan melenting tentang keputusan yang dibuat oleh pemimpin politik di negeri lain? Puncanya kerana Sakrani memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan bukan dengan Perikatan Nasional. Pada pilihan raya umum ke-15, Perikatan Nasional memenangi 26 daripada 59 kerusi Dewan Undangan Negeri. Sementara itu Pakatan Harapan 24 kerusi dan Barisan Nasional 9. Sakrani mengaku bahawa pengerusi Perikatan Nasional Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Asumu dan Setiausaha Perikatan Nasional Negeri, Datuk Zainul Fazi Paharudin bertemu di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 20 November lalu untuk membincangkan kemungkinan membentuk pakatan antara kedua-dua gabungan itu di negeri berkenaan. Saya setuju jumpa pejak. Kita bincang apa tujuan perjumpaan dan dia kata nak ajak BN bekerja dengan dia. Saya kata terima kasih kerana mengundang kami, tapi saya perlu tahu apa peranan saya sebab ini nak membentuk kerajaan. Kalau tidak, peranan saya adalah sebagai pembangkang. Apabila dijemput saya menjadi kerajaan, mesti ada peranan saya. Saya kena berterus terang sebab PH pun telah berjumpa kita dan telah memberi peranan saya, iaitu BN akan berperanan sebagai speaker, BN akan berperanan sebagai menteri besar, BN akan berperanan 3 daripada 10 exco. Jadi jelas sudah ada. Katanya dalam satu sidang media dipetik utusan online. Menurut Sakrani, Perikatan Nasional tidak membuat apa-apa tawaran ketika itu. Saya tunggu sepanjang hari tapi tiada siapa memaklumkan kepada saya. Dan saya tak boleh tunggu lama sebab saya tak nak rakyat Perak stres kerana ada benda kita kena buat. Jadi sebab itu, kalau dah tak ada, tak adalah. Jadi saya teruskan, ujarnya, yang bermaksud beliau meneruskan untuk membina kerajaan perpaduan di negeri Perak. Tahniah pemimpin Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Perak kerana akur kepada titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebelum ini. Begini titah baginda, setelah 62 tahun mencapai kemerdekaan, suara perpaduan yang menyatukan warga dan suara kesederhanaan yang merangkum warga jangan sama sekali dibenarkan untuk dirampas oleh mana-mana pihak kerana tujuan politik sempit jangka pendek. Masa depan rakyat dan negara tidak harus diserahkan kepada kumpulan yang membawa ekstremis kaum, ekstremis agama. Dalam mengecam tindakan Sakrani itu secara tidak langsung, Muhammad Kamal telah memperlekeh titah Sultan Nazrin yang mahu melihat kesederhanaan dan menolak ekstremis kaum dan agama di Perak. Seolah-olah sudah tahu keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Bahtera Perikatan Nasional yang diterajui oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mak Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mula sengit. Sekutu Perikatan Nasional Sabah Gabungan Rakyat Sabah GRS dilaporkan akur dengan sebarang keputusan dan nasihat yang di-Pertuan Agong berhubung pelantikan Perdana Menteri, kata pengurusinya yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur. GRS berpendirian bahawa adalah perlu pembentukan kerajaan persekutuan dilaksanakan dengan segera. Oleh itu, GRS senada dengan GPS untuk akur apa sahaja keputusan dan nasihat yang di-Pertuan Agong mewujudkan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat, katanya dalam kenyataan lapor beberapa media. Menurut beliau, negara mesti mempunyai kestabilan politik untuk menjamin kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. GRS dan GPS sebelum ini menyatakan sokongan mereka kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahathir Mak Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bagaimanapun, Mahathir berkata beliau tidak setuju dengan saranan yang di-Pertuan Agong untuk menumbuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Dalam pada itu, timbalan pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan turut tampil menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Pakatan Harapan PH. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah itu berkata pihaknya bersetuju dengan cadangan yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bagi menyelesaikan kebuntuan politik yang melanda negara. Kerajaan perpaduan ialah penyelesaian terbaik yang saya boleh lihat sekarang. Bagaimanapun, kerajaan ini mesti menyertakan kerajaan Sabah dan Sarawak yang dipilih supaya ia berkesan dan benar-benar inklusif. Mekanisme kerajaan perpaduan mesti dirangka dengan jelas supaya ia berfungsi, katanya lapor Free Malaysia Today. Sementara itu, mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Ahmad Zaid
Zaid Hamidi dalam kenyataannya sebulat suara memutuskan untuk menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong supaya BN menyokong dan mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan yang bukan diterajui oleh Perikatan Nasional bagi memastikan sebuah kerajaan yang stabil dan makmur dapat dibentuk. MKT juga bersetuju semua wakil-wakil parti yang memenangi kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 mematuhi dan menerima sebarang bentuk kerajaan perpaduan atau lain-lain bentuk kerajaan yang bakal dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Malah ahli MKT UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkasi yang dilihat sangat anti Pakatan Harapan dalam tulisannya di Facebook berkata keputusan dibuat secara konsensus. BN akan menyertai kerajaan perpaduan atau apa-apa bentuk yang lain. UMNO buat keputusan demi negara dengan mengambil kira nasihat Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Katanya, menurut beliau ketika di lobi PWTC, ramai pemberita bertanya PH atau Perikatan Nasional. Jawapannya mudah, PN tolak kerajaan perpaduan, GPS akur titah Yang di-Pertuan Agong. Penubuhan kerajaan Perak dan Pahang adalah clue terbaik. Sudah tentu bukan Perikatan Nasional. UMNO akan turun ke bawah untuk beri penjelasan. MCA dan MIC mesti terima kenyataan. Ayuh rakyat Malaysia moving forward dan buka buku baharu, tegasnya. Nampaknya pemimpin-pemimpin politik ini tahu ke mana hala tuju angin kuasa sedang bertiup sekarang ini. Jika terus menungkahnya, mungkin bahtera mereka jika mengikut Perikatan Nasional akan karam. Sekali lagi, tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana tenang dan sabar. Semoga bahtera besar negara kita yang diterajui beliau sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, rakyat akan terus memerhati. Kepada seluruh rakyat Malaysia, tahniah atas pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui negara. Inilah detiknya untuk sama-sama kita memerangi politik perkauman dan keagamaan yang sempit dan kita fokus kepada kemajuan Malaysia. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.